Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrang. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak secara prinsip bersetuju mengambil alih operasi Maswings untuk dijenamakan semula sebagai syarikat penerbangan butik milik Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg memberitahu rundingan sedang dijalankan dengan Kerajaan Persekutuan dalam hal ini. Now we are negotiating to get the detail. There is a proposal from the federal government to negotiate with us to take over Maswing. Now we have agreed principle to take over Maswing, and we have to do our due diligence. And also the second aspect that we have to look into is for Maswing to have route beyond Borneo, because what we want is we want to have a regional route also. The idea is for us to moderate the fare, particularly within Malaysia. At the moment, Maswing cannot fly to KL. So we want to fly to KL as well as Singapore, but it has to be beyond the domestic route. But in principle, the state government agreed to take over Maswing. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis menandatangani kontrak untuk operasi miri antara Hornbill Skyways Sdn Bhd HSSB dan Petroleum Arrangement Contractors PACS dan perjanjian perkhidmatan teknikal antara HSSB dan HAS International Sdn Bhd di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata syarikat tersebut juga akan menggunakan bahan api penerbangan mampan SAF yang dihasilkan oleh alga di Sarawak. Mengulas lanjut, katanya Kerajaan Sarawak juga mempunyai rancangan untuk meningkatkan pengeluaran SAF melalui peningkatan penanaman kepada 10,000 ekar yang boleh menghasilkan kira-kira 100,000 tong minyak sehari. Dalam program basingan Premier Sarawak, Kerajaan Sarawak menerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SADC, Energi akan membangunkan kawasan kira-kira seluas 1,000 ekar tanaman alga bagi kegunaan bahan api penerbangan mampan SAF di Bintulu. Menurut beliau, menerusi pembangunan tanaman itu, ia sekaligus mampu mengeluarkan kira-kira 10,000 tong minyak alga mentah sehari. Dan SADC akan membangunkan satu lagi scale up. What we do in Bintulu, we scale up to 1,000 acres. Bermakna 1,000 acres can produce 500,000 ton, 10,000 barrel per day, 10,000 barrel per day. And in the pipeline, we are going to set up 10,000 acres. Di Bintulu, meaning 10,000 you multiply by another 10,000, bermakna 100,000 barrel per day. Ini bermakna kita akan mengeluarkan minyak SAF dan juga minyak yang lain, diesel dengan kerosin, nafta. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak semayan alga di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, Premier Sarawak berkata buat masa ini terdapat 3 lokasi di Sarawak yang mengeluarkan tangki alga iaitu di Kuching, Serian dan Sri Aman. Sementara itu, beliau turut menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara SADC Energy dan Resintech. Hadir sama Timbalan Menteri Ekonomi Malaysia Datuk Hanifah Hajar Taib, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Ibni, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bagit, Pengurusi SADC Tan Sri Datuk Ahmad Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein dan Pengurusi Resintech Berhad Datuk Abdul Iskandar. Berita seterusnya, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah menerima kunjungan hormat daripada Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching, Semarahan dan Serian di pejabat beliau di Kuching pada Khamis. Kunjungan hormat tersebut bertujuan untuk menjemput Datuk Sri Fatimah ke majlis penutupan Cadre Training Camp for All Sarawak Women's pada 30 Jun depan. Program anjuran Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching, Semarahan dan Serian
Bahagian wanita itu akan diadakan selama 2 hari bermula pada 29 hingga 30 Jun bertempat di Arrowville, Kuching. Dijangka seramai 120 wanita berumur 30 tahun ke atas dari Kuching, Semarahan Serian, Seri Aman, Sibu, Limbang dan Sarike akan menyertai program tersebut. Hadir sama dalam sesi kunjungan hormat tersebut ialah Ketua Wanitanya, Georgina Chong Wei Kiao, serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi persatuan berkenaan. Paparan berikutnya, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Melalui anak syarikatnya, SEDC Energy terlibat secara aktif dalam menghasilkan hidrogen hijau sebagai usaha ke arah ekonomi hijau melalui 2 projek utama iaitu H2 On Bill dan H2 Biscuits. Pengerusi SEDC Energy Tan Sri Dato' Ahmad Dr. Abdul Aziz Hussein berkata, inisiatif ekonomi hidrogen ini adalah selaras dengan aspirasi kerajaan Sarawak untuk mencapai pelepasan karbon sifar dan mengiktiraf kredit karbon sebagai komoditi dagangan apabila Sarawak menerokai teknologi hidrogen dan teknologi hijau yang lain. A large-scale green hydrogen production in Sarawak, codenamed Project Hornbill, has been initiated through our subsidiary SEDC Energy in collaboration with Japanese companies Sumitomo Corporation and Ineos. And another initiative by SEDC Energy is the collaboration with 3 Korean industry players, namely Samsung Engineering, POSCO and Lotte Chemical, for the feasibility study on the Hibiscus project with the objective of developing green hydrogen derivative facility at the Peckham Industrial Park in Celu. Beliau berkata demikian semasa sidang kemuncak dan Expo Minggu Tenaga Antarabangsa ke-5 IEW 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching baru-baru ini. Tan Sri Dato' Aziz menambah SEDC Energy juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur untuk pengisian bahan bakar EV dan Hydrogen Based EV FCEV. The construction of the first Petros multi-fuel refueling station at Darul Hana was completed and officially started its operations in 1st April 2022. Moreover, recently in March, SEDC Energy had also launched the first dealer-owned, dealer-operated or DODO multi-fuel station in Darul, which is quite a remote part in the coastal town of Sarawak. And this is our first venture in uptown section. Sementara itu, Naib Presiden Eksekutif Samsung Engineering Park Cheon Hong berkata, mereka mahu mempromosikan projek H2 Biscuits dan inisiatif ini untuk dijadikan Sarawak sebagai hub hidrogen pertama di dunia. We are committed to doing the project with the Sarawak State and also how to promote the project and all together as Sarawak as a hydrogen hub of energy transition era. Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex Commercial menjadi lokasi utama uji bakat Ratu Cantik Antarabangsa atau Miss International 2023 peringkat Sarawak. Pengurus Besar Sentex Commercial Shahrin Yusri berkata dengan kemudahan fasiliti yang ada di pusat tersebut, proses uji bakat itu dapat dijalankan dengan selesa dan lancar. Sentex Commercial's role here is to provide a place and also we work together on the fashion side. You know why? Because we have Datuk Raymond. Datuk Raymond is our is a Sentex fashion designer. That's why we work together with him. At the same time, he is the state director for this event, Miss International Sarawak. That's why we are here. Jumaini Pavilion is not about selling products, but we have production area here. We have our studio here. I mean, photography, videography studio. Where we can use the space to promote this kind of event. This is very important. So that's why Sentex Commercial is here today to support this program. We can see more local people who are talented in this field, and then we can give a chance to them for them to promote our local product at all. Lepas tidaknya menang, dia tahu tidaknya dari pilih after this audition, they can be our ambassador, Sentex Commercial ambassador. Saya tidak langsung jadi ambassador for state government to promote local product. Beliau berkata dalam sidang media sempena penganjuran uji bakat pertama pencarian Miss International Sarawak 2023 di Kuching pada Khamis. Sementara itu, pengarah Miss International Sarawak Datuk Raymond Jolie turut menekankan bahawa hanya peserta uji bakat yang layak dan memenuhi kriteria sahaja dipilih untuk menyertai pertandingan tersebut.
Jelasnya peserta uji bakat harus berumur antara 18 hingga 28 tahun, anak jati Sarawak yang belum pernah berkahwin atau melahirkan anak, mempunyai kesihatan yang baik serta tiada rekod jenayah. Miss International Sarawak, their main aim, their distinctive aim is not only is to support the women's social advancement, and they have come up with a slogan to say that cheers to all women, and this is where that they are inviting women to come and join this competition and be who they are, be natural, and promote our culture, promote our heritage, especially to the younger generation. Tambah Datuk Raymond, pendaftaran masih dibuka dan uji bakat kedua akan diadakan pada pertengahan Julai. Hadir menyempurnakan sesi uji bakat berkenaan ialah Datin Pearl Jai Mohan, Bridget Bulantaja dan Arzmi Hargreaves selaku jawatankuasa penting bagi pertandingan Miss International Sarawak 2023. Untuk rekod, Sarawak bersama dengan Sabah dan Semenanjung Malaysia telah diberi penghormatan untuk menampilkan wakil di peringkat kebangsaan bagi menyertai pertandingan Ratu Cantik Antarabangsa atau Miss International 2023 peringkat antarabangsa di Tokyo, Jepun pada Oktober depan. Pertandingan Miss International merupakan salah satu pertandingan Ratu Cantik terbesar di dunia sejak tahun 1960. Skuad Kuching City FC KCFC meningkat 3 pemain import baru bagi memperkuatkan cabaran mereka untuk menghadapi pusingan kedua kempen Liga Super 2023. Pada 9 Jun lepas, skuad itu mengikat penyerang dari Brazil Bruno de Arjudibal, 29 tahun, yang pernah beraksi dalam skuad Palmeiras. Dua lagi pemain iaitu Pedro Henrique Cortes Oliveira Goiz dari Timor Leste yang beraksi di posisi penyerang dan Deci Marcel Guesan dari Ivory Coast bermain di jentera tengah menandatangani kontrak di pejabat KCFC pada Khamis. Hadir menyaksikan sesi menandatangani kontrak itu pengurusi KCFC Fazruddin Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif KCFC Iswandi Ali Hassan dan pengurus KCFC Kamaluddin Akil. Untuk rekod, Pedro Henrique Cortes Oliveira Goiz pernah menyertai Sri Pahang FC pada 2021 dan dua kelab di Liga Indonesia, Madura United pada 2022 dan Persikabo pada 2023. Manakala Deci Marcel Ngesan pernah menyarung jersey Kedah pada 2021 hingga 2023, Terengganu FC pada 2019 hingga 2021 dan UiTM dari 2017 hingga 2019. Ketika ditemu Rama, Pedro tidak sabar untuk membantu pasukan barunya mengharungi baki kempen Liga Super yang semakin sengit. Manakala Deci akan menggunakan pengalamannya bermain bersama Kedah, UiTM dan Terengganu untuk melonjakkan lagi kedudukan Kuching City FC. Sekian isi tengah hari bersama saya Firdaus Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan suasana lawatan ke tapak Semayan Alga yang turut dihadiri oleh Premier Sarawak di Kuching pada Khamis. #Menyebar Fakta, salam UKAS.